penguasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustazah, pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berjumpa bagi kali yang keempat ke kelima ke saya pun tak ingat dah. Yang mana Allah izinkan pertemuan kita pada malam ini. Allah sihatkan badan saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sihat juga boleh datang ke masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini ada manfaatnya, sekurang-kurangnya menghubung silaturahim yang telah terputus. Pada mulanya saya berat juga nak datang, pasal mata saya bukan hidup malam. Orang doktor tak berapa nampak malam tau. Tapi saya gagah-gagah juga lah. Mana dekat-dekat tu saya boleh. Sebelah-sebelah kampung tu, dekat Ipoh tu boleh lagi, sekat Ipoh. Di luar Ipoh entahlah ini mau try balik. Dulu boleh lah. Dulu model, Ginari model juga. Cuma mata dah kabur sikit. Jadi pemandangan tu dah banyak yang kabur. Mudah-mudahan saya selamat balik terang. Kalau selamat, maknanya bolehlah datang lagi kemari. Kalau ada panggilan-panggilan lagi lah, kalau jemput je mah. Kalau tak ada pelawai, tak ada lah. Mudah-mudahan. Dulu ada juga Supri pelawai, tapi saya rasa tak berani. Maulidur Rasul lah tu, sambutan besar ketika itu. Agak ni mana saya tahu kan. Tapi saya tolak juga. Kenapa? Kerana saya tak confident boleh sampai dan boleh balik dengan selamat. Tapi malam ni insya-Allah sampai pun boleh. Settle pun lampunya kuat sikit. Dulu masjid tu tak berapa kuat lampunya. Jermannya kata bukannya kuat. Yang ni Perancis punya. Mungkinlah kuat sikit lampunya. Mungkin elok dan lampunya boleh nampak lagi insya-Allah. Doa-doa ada juga saya selamat balik orang lepas ni. Okey, malam ini apa saya nak cakap saya pun tak tahu. Kita baca sepotong ataupun 2-3 potong ayat Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahu 'azim. Surah Shaf, As-Saff surah As-Saff juzuk yang ke-28 ayat nombor 10 hingga nombor 13. Maksudnya cakap Melayunya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang amat pedih, yaitu kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya, dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nescaya Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan dimasukkan kamu ke dalam syurga.
yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik yang bernama Jannatun Adn. Dan lagi satu yang kamu suka, yaitu bantuan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu ayat ni, makna dekat Melayu ni. Kalau nak semak, buka juzuk 28 surah As-Saff ayat 10 hingga 13. Ya, kita ulang balik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dia apa maksudnya? Beriman itu macam mana? Saya sudah ceramahkan di sini tajuknya iman. Kalau lupa itu bukan salah saya. Saya ceramahkan ini tajuknya iman. Beberapa bulan yang sudah lah. Tak tahu bulan berapa, bulan 2, bulan 1 ke saya tengok. Tapi tajuknya iman. Bahawa iman itu ada 5 kategori, ada 5 peringkat, ada 5 darjat. Iman yang pertama namanya iman taqlid. Iman yang kedua namanya iman ilmu. Iman yang ketiga namanya iman ayat. Iman yang keempat namanya iman haqq. Iman yang kelima namanya iman haqiqah. One more time. Iman ada 5 peringkat. Yang pertama namanya iman taqlid. T-A-Q-L-I-D. Kalau nak tulis ruminya. Kalau jauh ya ta qaf lam ya dal. Yang kedua namanya iman ilmu. Kalau tak tahu aja ilmu taklah. I-L-M-U, ilmu. Ain lam mim. Bukan alam dia, ilmu. Yang ketiga namanya iman ayat. Ain ya alif nun, koma A-Y-A-N, ayat. Bukan ayat, ayat dia Iron Man. Ini ayat, ain. Yang ketiga. Yang keempat namanya iman haqq. Iman yang sebenar-benar iman. Yang kelima namanya iman haqiqah. Jadi iman yang dikendaki di sini paling komannya, paling kudinya, paling koyuknya, paling tak gunanya, kita mesti memiliki iman ayat. Iman yang terasa di hati. Iman taklid artinya iman ngeko-ngeko. Iman pak turun. Dia percaya, dia mengikut orang. Orang kata Allah ada, dia kata ada tu. Orang kata syurga tu ada, dia kata ada lah. Orang kata neraka tu ada, dia kata ada lah, dia ikut orang. Itu dia taklid pada orang. Esok kalau ada orang yang sama mengatakan Allah tu tak ada, dia pun kata tak ada juga. Kerana dia sandarannya orang, bukannya dalil, bukannya ilmu. Itu iman taklid namanya. Iman ini kata setengah ulama, kalau betul yang dia percayakan itu Allah yang sebenarnya, dan dia percaya pula 100%, tidak ada syak, tidak ada geram, tidak ada waham, tidak ada jahil, 100%, maka imannya sah. Walaupun sah imannya macam ini, iman yang dalam bahaya yang amat sangat. Kerana dia tak ada ilmu, mudah sangat jadi syirik. Mudah sangat dia syirik. Kadang-kadang syirik dengan Panadol boleh syirik. Mujur ada Panadol, kalau tak ada mampu aku katanya syirik itu. Mujur ada tu bawang berain daripada kampung. Kenal ke tak? Tu bawang berain dari kampung kenal? Jorin aja biarnya juga tak? Jorin aja biarnya. Mujur ada dia, kalau tak tumpuk aku katanya. Itu syirik. Mudah sangat kerana dia tak ada ilmu. Itu iman taklid namanya. Bahaya. Biar saya terang kepada pernah lebar beberapa bulan yang lalu. Soal lupa itu bukan salah saya. Yang kedua iman ilmu. Orang ni dah cukup ilmunya, dia dah tahu dalil. Dalil Quran pun tahu, dalil hadis pun tahu, dalil akal pun tahu. Kamu percaya tak Tuhan tu ada? Percaya. Apa dalilnya? Alam ni. Kamu tengok alam ni. Tengok matahari itu, tengok bulan tu. Dia tak jadi dengan sendiri, mesti ada penciptanya, mesti ada pembikinnya. Jadi siapa yang menciptakannya? Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dia dah boleh huraikan. Dia boleh baca ayat Quran betul. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Artinya ilmunya dah cukup. Mensahkan imannya. Iman yang macam ini sah. Tapi iman macam ini juga dalam bahaya. Kerana iman yang macam ini hanya tahu di otak, tak terasa di hati. Otak tahu, hati tak terasa. Apa dalilnya? Ramai ada orang iman macam ni. Apa dalilnya? Siapa tak tahu sembahyang 5 waktu tu wajib, angkat tangan. Siapa tak tahu? Tapi ada orang ninggalkan sembahyang juga. Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada ke tak ada? Ada. Siapa tak tahu menutup aurat tu wajib, pakai tudung tu wajib? Siapa tak tahu? Orang sana, angkat tangan. Saya nak tengok senang, mana korbannya? Tapi ada tak orang gelembung macam rambutnya ke sana kemari? Ada ke tak ada? Itu tanda iman ilmu sahaja. Dia belum terasa di hati. Walaupun dia dengar hadis mengatakan, hadis Isra' dan Mi'raj, apa kata Nabi? Wahai anakku Fatimah, aku dinampakkan syurga dan neraka, dan di dalam neraka itu kebanyakannya perempuan. Ada satu golongan perempuan yang digantung rambutnya dan dipakaikan dengan kasut neraka sehingga mendidih otaknya, kerana mengeluarkan hanya sehelai sahaja daripada rambutnya untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Ini hadis masyhur hadis ni tau. Dia bukan tak dengar tu, dia tahu, tapi dia nehin juga. Bila keluar pergi pasar malam, ngelembur macam rambutnya keluar. Itu pun baru solat. Kalau stonsit, kalau sedandan, kalau naik motor merobak macam rambut tu dalam suyuk, apa? Ini dia. Bukan dia tak tahu dosa tu, tapi tak takut, tak terasa di hati. Ini iman ilmu. Orang yang banyak ilmu dipanggil orang alim. Kalau ramai ulama, tapi ulama pun kadang-kadang terlibat juga dengan riba. Ada tak ulama yang melibatkan diri dengan riba? Ada ke tak ada? Sebuah ada. Ada tak ulama yang menentang hukum Allah? Ada ke tak ada? Ada. Ada tak ulama yang bersekongkol dengan orang-orang zalim? Ada ke tak ada? Ada. Ini dia. Iman tu hanya di otak, tak sampai di hati. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, iman yang macam ini layak masuk ke dalam syurga. Cuma kerana dia tak tahan dengan hawa nafsu, tunduk dengan syaitan, tunduk dengan pujukan iblis, maka dia masuk neraka dulu. Sudah habis dosanya dalam neraka, baru dia dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Sama tak kena? Lah-lahnya masuk juga syurga, tak nak? Mula-mula masuk neraka dulu. Udah lah tu dah habis dosanya, dia pun keluar dari neraka, masuk ke dalam syurga. Ndak ke tak nak? Ndak. Siapa ndak kan? Kita pas kulah ni supaya jangan masuk neraka. Tak ada siapa lalu nohonya neraka ni tau. Itu yang kita pas kulah ni. Satu waktu tinggal semayang, dengar dialog ni tuan-tuan dan puan. Satu waktu tinggal semayang dengan sengaja dimasukkan ke dalam neraka selama 60 tahun. Satu waktu aja. Siapa tak semayang subuh tadi sengaja, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka 60 tahun. 60 tahun dunia ke akhirat. Akhirat, kalau 60 tahun akhirat di dunia berapa tahun? Berapa tahun? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Itu imam dia nak bagi subuh baca. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari yang mengikut kiraan kamu ialah alfasanah. Alfa berapa? 1000. Sanah apa? Tahun. 1000 tahun. Mengikut kiraan kamu dia satu hari di akhirat. 1000 tahun dunia ni. Kalau 60 tahun apa? Dia tidak mengaji matematik lain. Kalau 60 tahun berapa? Ini yang ngajar kejap ni, yang syarah kejap ni, ceramah ni, cikgu matematik tau. Tahu tak ada mana yang ceramah ni bukan ustaz tau, cikgu. Cikgu matematik dulu tau. Ada berapa tahun? Dia cikgu matematik, cikgu bahasa Inggeris,
cikgu ilmu alam, cikgu sejarah. Ya. Saya ngajar semua subjek, any other subject other than religious knowledge. Cuma saya dah dekat nak pencin tu, saya minta tauliah daripada pejabat agama Negeri Perak. Agaknya silap dia tu, dia bagi dia juga tauliah. Itu yang saya ngajar kata-kata Negeri Perak ni. Agaknya dia silap tu, bagi dia kata. Diksian tengok saya agaknya. Maka itu yang ngajar hari ni. Jadi berapa tahun? Berapa tahun? 60 tahun akhirat. Berapa tahun dunia? Ya, ada ngaji matematik dah mari. SPM dapat berapa? Dapat 9. Patut lah. PMR dapat berapa? Sekarang ni tak ada PMR pun. PT3. Dapat berapa? Dapat D, dapat E semua kan ya? Okeylah, saya jawab. Ya. Dia punya formula 60 kali 1000 kali 365. 60 kali 1000 dah 60,000 kali dengan 365. Kenapa? Mana datang 365 tu? 365 hari dalam satu tahun. Jadi 60 tahun, masuk neraka 60 tahun. Kali 1000 kerana satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia ni. Kali lagi dengan 365. Berapa semuanya? Berapa semuanya? Udah ngaku apa mula, tak boleh jawab macam ni. Berapa? Siapa ada kalkulator kira? 60 kali 1000 kali 365 berapa? Tak apalah, biar saya jawab. 21,900,000 tahun. One more time. 21,900,000 tahun. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Saya seorang aja pandai. Ngapa? Udah siap kira di rumah. Dia tak tahu pun. Ini dia. Ini orang yang berani benar dengan neraka tu. Satu waktu tinggal semayang, masuk neraka 60 tahun. Kalau ikut kiraan dunia, 21,900,000 tahun. Siapa nak angkat tangan? Sebab itu semayang ni jadi agenda utama. Saya dah cerita bab semayang dulu di sini juga. Masa saya datang tu ada 5 peringkat semayang. Soal lupa itu salah saya. Dah cerita bab semayang. Jadi ini dia. Jangan berani-berani penuh dengan neraka. Ada orang yang berani dengan neraka, terlantak dah pergilah komen masuk syurga. Kalau tak ada aku, siapa lagi masuk neraka? Dia betul. Ingatnya neraka ni macam masjid ni kan? Orang dalam neraka ni macam orang duduk dalam masjid ni kan? Boleh tetap je duduk. Ponggung boleh tetap ke lantai kalau dalam neraka. Tuan-tuan, boleh tetap ke? Oi, sedapnya dalam neraka. Betul kan? Bila letak aja ponggung ke lantai macam terlompat, terangkat tahu. Terangkat, terdiri. Bila terdiri, kakak kaki kiri. Apa nama dia? Terlompat lagi, kacak kaki kanan, terlompat lagi, kacak kaki kiri, terlompat lagi, kacak kaki kanan, terlompat lagi. Itulah terlompat tu. Yang kita tengok dalam kotak bingung, terlompat itu berlatih masuk neraka. Itu yang tak seronok. Kita orang tengok kan? Siapa tak ada kotak bingung rumah yang tangan? Lompat. Dalam dunia ni dia seronok. That's the way I like it. Dalam neraka esok jerit pekik tau. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat Allah turunnya neraka, api yang menggunung-gunung, cemeti yang merah menyala, pulau kala yang panjang sebulan perjalanan. Kami dah tengok. Absarna wa sami'na, kami dah dengar jerit pekik dalam neraka tu. Aduh, ayya. Orang di England tak kata, oh my god. Itu orang dalam neraka. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal solihan, kami nak beramal dengan amal yang soleh. Dalam dunia ni dia haram siron. Jenuh tu bila azan. Hayya 'alal solah ni aja. Mata kedai. Buat tak dunia je, McDonald je.
Lepas itu baru nak masuk, nak kembali ke dunia, nak beramal dengan amal soleh, nak amal solehan. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin ya Allah. Ketika itu dah terlambat, ya, masa itu dah terlambat. It is already too late. Ini dah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi orang iman ilmu tu dia tahu tapi tak terasa. Dia layak masuk surga tapi dia masuk neraka dulu. Kalau nak lepas dari neraka, ini yang kita ya ayyuhallazina amanu tadi. Kalau nak lepas dari neraka untuk orang beriman, iman yang paling pamannya iman yang seterusnya ni, iaitu iman ayat. Ain ya alif nun. Iman ayat. Iman ayat ni iman yang terasa di hati. Sebut nama Allah bergementar jiwanya. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah. Tanda orang yang beriman tu. Itu iman ayat, iman yang terasa di hati. Apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Bila sebut Allah, jiwanya dan tak ketakutan, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah lagi imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan mereka. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Iman yang macam ini lah tuan-tuan. Yang dikehendaki tadi, ya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu dari azab yang pedih? Hendak ke tak hendak? Cara yang boleh melepaskan dari azab yang pedih. Hendak ke tak hendak? Sekali, hendak ke tak hendak? Siapa tak nak angkat tangan? Apa caranya? Ini, lepas ini nak kamu, ya. Wahai orang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, satu cara, satu tindakan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih, supaya tak kena azab. Apa dia caranya? Tu'minuna billah. Hendaklah kamu beriman dengan Allah. Nombor satu, kena beriman dengan Allah. Ya, bukan setakat beriman Allah tu ada aja, tu tak cukup. Kena beriman dengan tauhid rububiyah Allah, dengan tauhid uluhiyah Allah, dengan tauhid al-asmaul husna, dan tauhid as-sifat. Itu 4 jenis tauhid. Kita kena beriman betul-betul 100%. Tak boleh tolak, tak boleh ragu-ragu, tak boleh dipertikaikan. Tauhid rububiyah, iaitu tauhid tentang pentadbiran Allah Ta'ala. Alam ni siapa menjadikannya? Allah. Siapa mengaturkannya? Allah. Ya. Siapa yang beri nyawa kepada kita? Allah. Siapa yang beri rezeki kepada kita? Allah. Siapa menentukan saya boleh datang malam ni? Allah. Itu namanya rububiyah, pentadbiran Allah Ta'ala. Ya. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang mencipta kita, Allah yang maintain kita. Segala-galanya dari Allah SWT. Itu namanya rububiyah. Kena beriman betul-betul. Everything that is happening to us, semua ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu namanya rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kita nak menyembah, hanya menyembah siapa? Menyembah Allah. Nak tunduk dan patuh, hanya tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Nak kasih hanya kepada Allah Ta'ala. Nak takut hanya kepada Allah Ta'ala. Nak puja hanya Allah Ta'ala. Apa saja kita buat, semua kepada Allah saja. Itu namanya uluhiyah. Ilahun, ini Tuhan. Tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma', nama-nama Allah. Nama-nama Allah tu yang kita selalu nyanyi tu, Asmaul Husna. Nak tahu makna-maknanya, apa artinya? Kena belajar lah. Kena belajar. Cari satu guru yang menghuraikan tentang nama-nama 99 nama Allah tu. Apa arti Al-Muhaimin, apa arti Ar-Rahman, apa arti Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman, di mana Ar-Rahim Allah. Kena belajar tuan-tuan. Itu tauhid al-asma'.
Yang keempat, tauhid as-sifat yang kita ngaji sifat 20 tu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Siapa belum hafal lagi wujud, qidam, baqa, esok daftar nama di tadika Islam. Dengar apa cakap saya ni. Siapa belum hafal lagi, esok daftar nama di tadika Islam. Kerana cucu kita hafal. Cucu kita di tadika Islam tu hafal ke tak? Hafal. Dia boleh nyanyi tau. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Jangan hafal. Tuknya tak hafal pula. Opahnya pun tak hafal juga. Esok daftar nama di tadika Islam supaya hafal. Tapi hafal dia tak cukup, kena tahu maknanya bang. Apa makna kudrah, apa makna iradah, apa makna ilmun, apa makna hayyun dan sebagainya. Itu 4 tauhid ni mesti mahir betul-betul. Baru diterima Allah iman kita. Baru maksud Allah tadi ya ayyuhallazina amanu tu. Baru maksudnya tepat, maksudnya tu'minuna billah wa rasulih, dan kamu beriman dengan rasulnya. Bukan sangat beriman Nabi Muhammad Rasulullah, kena beriman dengan apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah wa bima qala Allah. Siapa ngaji tauhid dia selalu dengar ya. Amantu billah wa bima qala Allah. Beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Beriman dengan Rasul dan apa saja yang disabdakan oleh Rasul. Kena beriman. Tapi lebih lagi perkara yang tak dapat dibuktikan dengan nyata, tak dapat dibuktikan dengan jelas, perkara-perkara ghaib. Ini hanya kita dapat melalui lidah Rasulullah saja. Tentang syurga, tentang neraka, kita tak tahu. Tentang arash, tentang kursi, kita tak tahu, tak pernah tengok pun. Tapi wajib yakin, wajib beriman. Udah kita beriman dengan Allah, tu'minuna billah wa rasulih, dan beriman dengan rasulnya. Lepas tu baru wa tujahiduna fi sabilillah, hendaklah ia berjuang di jalan Allah. Dia mula-mula beriman dulu, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Lepas itu hendaklah ia berjuang di jalan wa tujahiduna fi sabilillah, hendaklah ia berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ni tuan-tuan bukan pilihan tau. It is not an option, it is an obligation. Faham idak lah, tapi tak ngaji seorang putih lain. Dia bukan pilihan, dia adalah tanggungjawab. Everybody mesti berjuang di jalan Allah. Tak ada kecuali. Kena berjuang di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah ini ialah agar kalimatullahi yang mulia. Itu perjuangan di jalan Allah. Agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Itu namanya perjuangan di jalan Allah. Perjuangan banyak. Di bidang sokan perjuangan, di bidang budaya perjuangan, di bidang bidang kebangsaan pun perjuangan. Di bidang apa lagi? Bidang joget pun perjuangan juga. Bidang muzik pun perjuangan juga. Semua itu bukan perjuangan jalan Allah. Itu perjuangan di jalan taghut namanya. Fi sabilit taghut, berjuang di jalan taghut, berjuang di jalan kesesatan. Yang kita hendak ialah berjuang di jalan Allah. Agar kalimah Allah, hukum hakam Allah ni mulia di atas muka bumi ini. Hukum hakam Allah ada 5 aja tuan. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ni hendaklah kita perjuangkan agar diamalkan oleh masyarakat dunia hari ini.
agar dia mulia di atas muka bumi ini. Kalau yang wajib semua orang buat, kalau yang haram semua orang tinggalkan, kalau yang sunat semua orang cuba buat sebanyak-banyak mungkin, kalau yang makruh semua orang tinggalkan sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyaknya mungkin. Yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini perjuangan. Bukan kita balik berjuang mata perang cari orang kafir, bukan. Itu ya, iya juga. Tapi kalau diisytiharkan perang, sekarang ini tidak diisytiharkan perang, apa perjuangan kita? Memberitahu masyarakat bahawa hukum Allah ni nak kita laksanakan dalam hidup kita. Hukum tu ada 5 je. Yang wajib mesti buat semua. Yang haram mesti tinggalkan. Jangan ada buat yang wajib, ada yang tinggalkan, ada yang buat separuh-separuh. Jangan. Kerana Allah suruh kita amalkan Islam keseluruhannya. Kena baca dalam ayat lain. Baca dalam surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah, dan orang itu di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi kita kena amalkan Islam. Nak tahu lah apa benda yang termasuk dalam Islam, kena cari. Sebab itu dalam Islam ni ada adab-adab. Nak makan ada adab makan, nak minum ada adab minum, nak belajar ada adab belajar antara murid dengan guru. Nak kahwin ada adab kahwin, nak berhubung antara suami dan isteri ada adab, nak pergi tandas ada adabnya, keluar dari tandas ada adabnya, masuk dalam masjid ada adab, keluar dari masjid ada adab. Belaka itu dalam Islam. Nak menguap pun ada adab. Itu dalam Islam. Punyalah hebatnya. Dan kita kena amalkan Islam itu kesemuanya sekali. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the Islamic rules. Apa saja kamu buat mesti ikut cara-cara Islam. Kalau tidak Tuhan tak terima. Jangan kamu dengarkan kata-kata syaitan yang mengatakan buat lebih kurang udahlah, itu syaitan tu. Boleh jadi berbentuk manusia, boleh jadi dia berbentuk jin, boleh jadi berbentuk hiburan dan sebagainya. Itu syaitan. Kenapa? Kerana dia yang cuba menggagalkan kita daripada mengamalkan Islam keseluruhannya. Ini dia tuan. Itu perjuangan kita. Wa tujahiduna fi sabilillah. Ini perjuangan yang untuk semua orang. Everybody must be obliged to struggle in the name of Allah. Semua orang wajib. Bukan dia satu pilihan tu. Kalau nak lepas dari azab yang pedih, kalau lalu kena azab, tak apalah, go ahead, it is all up to you. Tak apalah, aku lalu nak nahan azab, tak apalah. Siapa lalu nahan yang kata? Siapa lalu nahan azab yang pedih di akhirat besok? Azab kubur je tak lalu kita nahannya. Azab kubur ada 4 tau. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Yang itu pun kita dah tak lalu nak nahan. Ditanya, "Man rabbuka?" Tak hiduplah cuma tahu dah. Dom dibaginya. 70 hasta terbenam ke bumi. Tahu? Itu baru belum lagi tanya semua tu ya. "Wa man nabiyuka?" Tak hiduplah aku tahu dah. Dom baginya. 70 hasta lagi terbenam ke bumi. Itu yang pertama. Soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Yang kedua dihimpit bumi. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Bumi itu gerak. Action penuh kamu duduk dalam dunia ya. Jenuh untuk bila azan. Dia buat naik tak erti dia. Bumi akan tegur dia dari jauh. "Oh, you are very proud. You know when you come to me, you know I'll crush you," kata bumi. Bumi tak erti kamu putih kan? Kamu action penuh ya, nanti kamu datang kepada aku, nanti aku himpit kamu je sehingga berselisih tulang rusuk. Bila masuk aja orang tu dalam bumi, bumi pun himpit lah. Here you are, kata. Nak jangan kasih kamu kata. Itu yang kedua. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga didatangkan ular dan kala. Tahu ular? Ya Allah, dia minta tahu ular kan? Ular, ya Allah. Orang bukan ular ke mana?
Didatangkan ular dan kala. Nak cakap orang bukan kan? Didatangkan ular dan kala. Ya Allah. Tak lalu saya nak nyebut bunyi tu. Didatangkan ular dan kala. Yang panjangnya dari kepala ke ekor ular tu, panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Itu panjang. Siapa lalu nahon? Besarnya besar tengkuk unta. Besar tengkuk unta. Unta besar mana? Agak besar kebangan tu lah. Besar tengkuk unta ya. Itu besar. Mematuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Nama ni pun turun kita dengarnya. Sujja'ul Aqra'. Itu namanya. Sujja'ul Aqra'. Yang ketiga, yang keempat, didatangkan api neraka masuk ke dalam kuburnya. Itu bila kita sembahyang jenazah. Ada tak kita doa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufurin niran. Ada tak? Dia doa tu, ya Allah, jadikanlah kuburnya itu satu taman daripada taman syurga. Janganlah kau jadikan kuburnya itu satu jurang daripada jurang neraka. Itu 4 siksa kubur. Yang mana lalu nahor? Cakap apa? Yang mana lalu? Sanggup nak nahornya? Yang pertama pukulan Munkar dan Nakir. Yang kedua dihimpit bumi. Yang ketiga datang ke ular dan kala. Yang keempat dimasukkan api neraka masuklah kubur. Yang mana lalu? Kalau tidak lepas, ini tadi. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjuang di jalan. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Berjuang ni mesti korban. Siapa berjuang mesti terkorban. Kalau tidak terkorban bukan berjuang namanya. Apa yang terkorban? Korban harta benda, korban tenaga, korban masa, korban fikiran untuk berjuang di jalan Allah. Selagi dia belum terkorban, artinya dia belum berjuang. Selagi dia belum berjuang, dia labun aja nak berjuang, tapi tak ada berjuang. Dia mesti terkorban harta bendanya, terkorban tenaganya, terkorban masanya, terkorban fikirannya dan sebagainya. Itu berjuang jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu dan juga diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Sekarang dah tahu belum? Sekarang dah tahu belum? Kalau dah tahu apa buat? Mula-mula betulkan iman dulu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Betul? Kena berjuang di jalan Allah. Jangan diajak orang berjuang, pergilah kau mai dulu, aku tunggu dia leo. Itu bukan berjuang namanya. Kerana everybody must participate dalam perjuangan di jalan Allah. Mujurlah kita ni hasil dari perjuangan sahabat-sahabat dulu. Kalau tidak kita tak merasa Islam pun. Tidak ni. Kalau tidak kerana kegigihan sahabat-sahabat Rasulullah dulu, begitu juga tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in, mengembangkan Islam ke seluruh dunia ni, kita tak merasa pun iman, tak merasa pun Islam. Kalau kita tak datang Islam, apa agama kita? Apa agama kita? Tok Imam, apa agama kita? Tak tahu. Hindu tahu. Pasal orang Melayu ni sebelum dia Islam, agama apa? Agama Hindu. Sebelum agama Hindu, agama Buddha. Ini yang ngajuan cikgu sejarah tau. Mula-mula datang Buddha, maka orang Melayu masuk agama Buddha, sehingga tertubuh satu kerajaan namanya Sriwijaya. Itu kerajaan Buddha. Kesan-kesannya banyak terdapat di Perlis dan di Kedah. Kemudian itu datang Hindu, maka orang Melayu masuk Hindu, sampai tertubuh satu kerajaan namanya apa? Kuis perdana malam ni. Apa namanya? Langkasuka. Dia punya kesan banyak terdapat di Beruas. Ada Langkasuka, kerajaan Hindu sana. Sekarang ni masih ada di kerajaan Hindu. Orang Melayu bukan Hindu tahu. Di mana? Di Bali. Nama ni? Back Bali. Ada Bali tak?
Saya baru balik dari Bali ni. Nak tengok patung yang banyak di Bali. Orang Melayu macam kita. Pakai sorban macam sorban itu juga. Tapi ikatnya lain lah. Ikatnya lain. Dah dekat pun nampak beza. Kalau jauh apa Pak Haji juga. Itu dia. Orang Melayu Bali. Agamanya Hindu. Mujurlah kita dapat Islam. Ya. Bila dapat Islam, dapatlah kita semayang ikut cara Islam. Kalau tidak kita semayang juga. Mana rupa semayangnya? Mana rupa semayangnya? Pakai loceng. Ya, kita ada pun anak ada semayang tak? Kalau tidak yang cakap ni, yang syarah ni siapa namanya? Bukan Ustaz Ibrahim. Siapa bersyarah ni? Govinda Raju. Ya. Mujurlah kita dapat Islam. Tu Imam Tadi apa namanya? Imam Tadi apa namanya? Bukan Abdul Hamid, bukannya apa namanya? Sulaiman. Apa namanya apa? Sami Ben. Mujurlah kita dapat iman dan Islam. Ini bukan melawak ni, betul ke tak? Ya ke tak? Itulah dia nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu iman dan Islam. Kena diperjuangkan. Sekarang ni kena perjuangan kepada orang-orang supaya mereka mengamalkan Islam. It is everybody's duty. Bukan ustaz saja yang buat. Semua orang berperanan untuk memantapkan Islam di daerah kita. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, bila kita buat tiga-tiga ni, apa Allah nak hadiahkan? Apa ganjaran yang kita dapat dari Allah? Bila kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, kita berjuang di jalan Allah dengan harta kita dan dengan diri kita, itu yang lebih baik bagi kita. Apa Allah nak bagi kita? Apa hadiah Tuhan nak bagi kita? Yang pertama kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Apa artinya? Diampunkan segala dosa-dosa kamu. Ndak ke tak ndak dosa diampun. One more time, ndak ke tak ndak dosa diampun. Atau ada orang tak ada dosa, yang ni angkat tangan tu nak tengok benar mana korban. Siapa tak ada dosa angkat tangan? Yang cakap ni lagi berlambak-lambak dosa. Kita ndak dosa kita diampunkan oleh Allah Taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Karena kita ni anak Adam tak lepas dari dosa. Ma min adamiyyin illa walahu dzunub, kata Nabi ya. Tidak daripada anak Adam melainkan adalah dosa. Adalah dosa-dosa, bukan dosa saja, adalah dosa-dosa. Ya, Rasulullah gunakan kalimah jamak ya. Walahu dzunub, dan baginya adalah dosa-dosa. Jadi akan diampunkan segala dosa kamu. Yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan segala dosa-dosa kamu. Bila dosa dah terampun, ke mana perginya? Ke mana perginya dosa dah terampun? Ke syurga lah. Allah bagi syurga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dalam syurga itu ada sungai di bawahnya. Ada 4 jenis air sungai dalam syurga tu. Yang pertama air biasa kopi ni. Air macam ni. Air biasa aja. Yang dia lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu. Itu air biasa. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Madu tu manis ke tak? Madu manis ke tak? Sana. Madu manis ke tak? Hati ngapa tak ada madu? Walaupun madu tu manis, patutnya tak madu lah. Memang tak ada pun. Piramli dah cakap awal-awal lagi dah. Periuk belanga terbang melayang-layang lagi. Menghentam mai belakang. Dia tak pernah nyanyi Piramli ke ni? Itu yang tak nak madu tu. Itu sungai yang pertama, sungai madu. Sungai biasa tapi lebih manis daripada madu. Yang kedua sungai susu. Sungai susu.
sentiasa suci, sentiasa bersih, sentiasa segar, tak ada masam-masam, tak ada basi-basi. Susu ya. Nak susu apa? Sungainya. Nak susu tak junjung, sungai tak junjung. Nak susu FNN, sungai FNN. Nak susu apa? Dutch Lady, sungai Dutch Lady. Nak susu apa lagi? Nak susu Everready, sungai Everready, tahu? Everready bukan susu ya. Everready apa? Bateri. Okey, itu sungai ya. Itu yang kedua, sungai susu. Yang ketiga sungai madu tadi. Ya, itu sungainya madu. Madu lebah tu kalau dalam hari ni besar ini botolnya berapa dia harganya? Berapa dia harganya yang asli punya lah, yang talang atau tualang punya tu. Berapa dia harganya? Paling komannya RM40 atau RM50. Esok sungainya free of charge, tak ada kena duit. Itu sungai madu. Yang keempat, nama sungai di syurga ni, iaitu sungai Arak. Arak tu apa dah? Brandy, sungai brandy. Whisky, sungai whisky. Guinness Stout, sungai Guinness Stout. Sungai apa lagi? Tiger Beer, sungai Tiger Beer. Lagi? Vodka, sungai vodka. Lagi? VSOP, sungai VSOP. Lagi? Konyak, sungai konyak. Teror dah ustaz, nama Arak pun hafal. Yang best itu minum berapa banyak pun tak ada mabuk-mabuk. Di syurga mana ada mabuk-mabuk? Minumlah berapa banyak, lagi banyak lagi sedap, lagi banyak lagi lazat, lagi banyak lagi berkhasiat. Itu di syurga. Indah ke tak nak ni? Lagi? Indah ke tak nak? Syurga ada berapa? Syurga ada berapa yang Allah nantikan bagi kita tu? Ada berapa ni? Ada berapa? 8. One more time. Syurga ada berapa? 8. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Yang kedua namanya syurga Adnin. Tadi saya baca dah, ya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Itu Adnin namanya, kekal. Yang ketiga namanya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Ya. Syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Yang keempat namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa, jangan Ma'wa lain artinya. Jannatul Ma'wa. Yang kelima namanya Darul Khuld. Darul Khuld, kolam dar, kekal. Darul Khuld. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Darul Jalal. Ada orang nama Jalal tak? Nama syurga. Jalil, Jalal, itu nama syurga tu ya. Darul Jalal. Yang ketujuh namanya Darussalam. Tadi ada tak minta Darussalam? Ada Datuk Imam minta akan beri kita Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masuklah kami dalam syurga yang nama Darussalam. Dan yang ketujuh namanya yang ke-8 namanya Darul Qarar. Darul Qarar. Ini 8 syurga. Ya. Yang mana dah? Yang mana dah? Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa. Yang mana dah? Ya Allah dah. Yang mana dah? Semua lah, bukan satu-satu. Di akhirat besok kita akan berada di sana selama-lamanya. Bukan 10 hari. Bukan kita melancong, kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Jadi kejap-kejap Jannatul Na'im, kejap-kejap Jannatul Adnin, kejap-kejap Jannatul Khuld, kejap-kejap Darussalam, kejap-kejap Darul Jalal, kejap-kejap Darul Qarar. Itu Allah janji syurga ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan diberi mereka syurga yang lebih baik daripada sebelumnya. Namanya Jannatul Adnin. Adnin itu kekal. Ada orang nama Adnan tak? Adnan itu nama syurga lah tu. Kekal. Itu ganjarannya Allah nak bagi. Tapi syaratnya apa tadi? Yang pertama beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan Rasul, yang ketiga kena
berjuang di jalan Allah dengan harta-harta dan juga diri-diri mereka. Allah nak bagi syurga. Ya, ndak ke tak ndak syurga ni. Siapa tak ndak angkat tangan? Sana ndak ke tak ndak? Ngangguk lah ngeling. Kau tak nak ngeling? Kalau ndak ngangguk. Ndak ke tak ndak? Ngangguk belakang nampak. Ya. Ini Tuhan nak bagi syurga. Ya, buat 3, Tuhan bagi 4. Buat 3 je, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, berjuang jalan Allah. 3 je. Allah bagi apa? Yang pertama, diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, dimasukkan dalam syurga. Yang ketiga, dapat syurga namanya apa? Jannatun Adnin. Yang keempat, dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Itu saya boleh cerita lagi. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi satu yang kamu sangat suka, yang kamu sangat minat, yang kamu sangat seronok. Nasrum minallah, bantuan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang hampir. Ini janji Allah Ta'ala. Kalau kita benar-benar berjuang jalan Allah, benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, Allah janjikan kemenangan yang hampir. Allah janjikan kemenangan, tahu? Hari ini kita berjuang je, berjuang kalah. Ngapa? Kerana kita tak cukup syarat nak menang. Kerana kita berjuang kadang-kadang tinggal sembahyang. Berjuang kadang-kadang rasuah ambil juga. Kadang berjuang, kadang-kadang pakai seluar pendek juga. Tak cukup syarat. Ya, hendak akan dapat bantuan Allah, mesti ada sifat takwa, baru Allah bantu. Ya, wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada mereka yang bertakwa. Baru ada bantuan dari Allah Taala. Ya. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Cuba tengok tuan-tuan dan puan sejarah peperangan tentera Islam dengan tentera kafir. Perang yang pertama apa? Perang Badar. Nah, ada berapa tentera Islam? 313 tentera Islam. Yang dilawannya ada berapa tentera kafir? 1000 lebih. Tapi perang siapa menang? Menang tentera Islam yang sedikit itu. 313 boleh mengalahkan tentera kufar yang 1000 lebih. Padahal dia punya outnumber tu 1 hingga 3, lebih daripada 3. They outnumber the Muslims 3, more than 3, by 3 to 1. Tapi menang juga. Kenapa? Kerana bantuan dari Allah Ta'ala. Allah bantu mereka. Itu ada sahabat-sahabat yang nampak tentera-tentera dari malaikat naik kuda, pakai jubah hijau, membantu tentera-tentera Islam dalam peperangan Badar. Ada sahabat yang nampak malaikat pakai jubah hijau membantu tentera-tentera Islam. Kenapa? Mereka ini orang bertakwa. Allah datangkan bantuan. Sebab itu mereka perang menang saja. Tapi sebaliknya perang Hunain, tentera Islam ramai. 100,000 dekat. Tentera kafir tak ada ramai. Tapi buat permulaannya kalah tentera Islam. Kenapa? Mereka ujub dengan keramaian, dengan ramainya tentera-tentera Islam. Ketika kamu ujub dengan itu, maka Allah datangkan kekalahan di awal mula. Kalah. Kenapa? Kamu ujub dengan ramainya bilangan kamu. Sedangkan kemenangan bukan kerana ramai, kemenangan kerana takwa. Allah bantu takwa. Allah bantu orang yang bertakwa. Di dunia ni pun Allah bantu. Rezeki orang bertakwa pun dijamin. Ya ke tak? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa dengan Allah, Allah akan beri dia jalan kelepasan, jalan keluar. Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki bagi Tuhan. Tapi syaratnya takwa. Hari ini kita kalah saja. Umat Islam dibelasah saja. Coba tengok dalam internet, hari-hari umat Islam dibunuh.
Baru tadi saya tengok ada April Mop namanya. Ya, orang Islam di Burma dibelasah oleh padri-padri Buddha di Burma tu. Ya. Mati yang berapa? Beratus-ratus mati orang Islam. Bersusun mayat orang Islam. Mereka mengadakan satu upacara namanya April Mop. Mop tu dia macam kita nyapu sampah lah, membersihkan daripada sampah-sampah. Ya. Yang jadi mop tu apa? Tentera Islam, orang Rohingya. Kerana apa? Kerana kita ni tak cukup syarat nak dapat kemenangan. Kerana sengaja Allah nak hina kita. Kerana Allah janji dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Engkau tu hobi tu ke, kata Tuhan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang berbuat demikian illa melainkan khizyun fil hayatid dunya. Hina dalam kehidupan di dunia. Sekarang ni kita tengah dihina di Allah lah. Hina dalam kehidupan di dunia. Umat Islam sekarang ni di mana-mana pun sedang dihina. Di Palestin sedang dihina, di Iraq sedang dihina, di Afghanistan sedang dihina, di Pakistan sedang dihina. Mana lagi? Di Filipina sedang dihina, di Selatan Thai sedang dihina, di mana-mana. Di Soviet Union sedang dihina, di Rusia sedang dihina, di negeri China dihina. Begitulah umat Islam hari ini sedang dihina oleh Allah Taala. Sengaja Allah nak hina. Kenapa? Kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Itu Allah janji, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti, yuraduna ila asyaddil azab, mereka akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih. Pedih penuh azabnya nanti di akhirat. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu, dan Allah tak pernah alpa dengan apa saja yang kamu buat di atas muka bumi ini. Pasal apa? Kerana umat Islam tidak berjuang sungguh-sungguh. Kerana umat Islam tak berjuang sungguh-sungguh lah sekarang ni kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak nak dihina, kena berjuang sungguh-sungguh. Kena ada sifat takwa. Kena hilangkan penyakit akhir zaman ni. Penyakit akhir zaman apa? Apa penyakit akhir zaman? Al-wahnu, nama penyakit akhir zaman, ya. Ini dalam hadis, insya-Allah yang akan datang kita baca. Tapi bukan bulan depan, ya. Yang akan datang ni maknanya mungkin 5 bulan lagi ke, boleh lah. Jangan setiap bulan, tak lalu saya datang setiap bulan. Kita ni sedang mengidap penyakit al-wahnu. Apa arti al-wahnu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia dan benci nak mati, takutkan mati. Itu yang sekarang. Sebab itu kita dihina oleh Allah di mana-mana pun, dikeronyok-keronyok oleh musuh. Jadi kalau kita nak hilang daripada kehinaan itu, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena jadi orang-orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa tu pastikan kita buat segala yang disuruh dan ditinggalkan segala yang dilarang. Bila bertakwa, maka Allah akan datangkan bantuan. Di dunia pun Allah bantu, di akhirat nanti Allah bantu. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, kalau kita nak lepas daripada azab, tajuk kita mula tadi, nak lepas daripada azab yang pedih, iaitu kamu beriman dengan Allah. Ini kesimpulan, ya, malam. Kamu beriman dengan Allah, kemudian kamu beriman dengan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah. Berjuang dengan apa? Dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Kalau masa pun tak lalu nak korban untuk memperjuangkan Islam, tu saya cerita bab perjuangan lah. Kena korbankan masa dulu, lepas tu baru korbankan wang ringgit, lepas tu korbankan harta benda yang lain, korbankan fikiran dan sebagainya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjuang di jalan Allah dengan
dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kalau ini kita ikut benar-benar, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian diberi pula kita syurga. Syurga ni macam dunia kan? Syurga ni semuanya indah belaka, semuanya sedap belaka, semuanya lazat belaka. Tak ada letih dalam syurga, tak ada penat dalam syurga, tak ada jemu dalam syurga, tak ada duka cita dalam syurga, tak ada menderita dalam syurga, tak ada tak selesa dalam syurga. Mesti selesa belaka. Dapat syurga ya. Mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada sungai di bawahnya syurga tu. Di atasnya mahligai, di bawahnya syurga. Di bawahnya sungai. Itulah hebatnya syurga tu. Macam-macam ada. Makanannya ada, mahligainya ada, pakaiannya ada, kenderaannya ada, semuanya ada dalam syurga. Nak kita nak syurga ni? Sekali lagi, nak kita nak? Ada? Berjuanglah. Kemudian dapat pula syurga yang terbaik, namanya syurga Adnan. Kemudian Allah janjikan bantuan. Bila kita bertakwa, Allah bantulah nanti. Bila Allah bantu, kita berjuang-berjuang, menanglah. Di akhir zaman besok itu sebab kita menang, kerana yang menjadi ketua nanti ialah Imamul Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Kedua-duanya orang yang bertakwa belaka. Nabi Isa pun bertakwa, Imamul Mahdi pun bertakwa. Itu yang menang orang Islam di akhir zaman nanti ya. Tapi sebelum itu kita bersedia dah juga untuk kemenangan bagi Imamul Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Nak menang ke nak kalah? Sekali lagi, nak menang ke nak kalah? Kalau nak menang, kita berusahalah untuk mendapat kemenangan dalam dunia sebelum kita menang di akhirat. Okey, wallahu a'lam. Saya dah ceramah selama 1 jam 1 minit 52 saat. Dah lama benar itu. Patutlah jangan mula bersilih, betul silih balik, Rupanya dah lengok. Tengok jam aja. Udah lagi. Kalau panjang umur kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Mungkin 5 bulan lagi ke. Mudah-mudahan. Kalau tak padam lah, kalau padam habis cerita. Sekian dulu. Any objection? Ya, silakan.